Apa kebaikan yang pernah kita buat? Kebaikan atau kejahatan? Ada orang yang tak pernah buat baik, buat jahat saja, tapi buat jahat tu sembunyi. Masuk dalam tandas, bawa marker pen, kemudian conteng. Bukan kata nak repair pintu tandas, conteng lagi ada. Tulis situ pula, Ustaz Kazim bodoh. Saya pula masuklah tandas tu. Saya, kata kat aku, kamu lah bodoh. Saya pun jahat, conteng. Masuk tu imam pula, dua-dua bodoh. Kata, sudah tuan-tuan, dah 3 bodoh dah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan pengacara majlis yang saya hormati, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Saya minta maaf lambat sampai. Saya dari Ampang tadi dan jam pula. Saya minta maaf, salah saya sebab lambat keluar gemak dah. Sangkut 45 minit. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Kata Nabi SAW, khairukum, orang yang baik di kalangan kamu, sebaik-baik orang di kalangan kamu, man yurja khairuhu, orang yang diharapkan kebaikannya, wa yu'manu syarruhu, dan orang yang merasa aman daripada kejahatannya. Kita kena baca bahawa Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang banyaknya ciri orang-orang yang baik. Kenapa yang Nabi sebut banyaknya ciri orang-orang yang baik? Kerana banyaknya peluang untuk menjadi orang terbaik. Dan peluang untuk menjadi orang terbaik adalah terbuka. Siapa pun boleh buat. Siapa pun boleh jadi yang terbaik. Masalah sekarang ni, kita tidak berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik macam yang Nabi cakap. Yang manusia hari ini berlumba-lumba dan diberikan yang terbaik pada benda yang orang lain tak boleh berlumba untuk jadi baik. Siapa yang terbaik? Yang kaya. Semua, bukan semua orang boleh kaya. Kita hari ini digambarkan yang terbaik itu yang terkaya, yang termewah, yang terpopular, yang terpantas, yang menang banyak, itu terbaik. Maka tuan-tuan hari ini manusia pun berlumba-lumba. Siapa yang terpantas dapat pingat emas. Macam mana kita nak berlumba yang terpantas, kita pun ada sikit gaut? Tak boleh kita. Kita pun berlumba-lumba nak jadi juara, siang malam berlatih. Daripada padang tak elok sampai padang elok, padang pun tak elok, tak kena juga. Baru 18 minit 3-0. Mana faham? Tak faham sudah. Kita tak disuruh berlumba dalam bab bola sepak, tapi yang tu yang manusia duk pulun. Ada orang yang berlumba dalam bentuk suara paling sedap, macam-macam pertandingan buat. Gegar di sana, gegir di sini, gegel di sana. Bila terkeluar marah. Padahal bukan semua orang diberikan anugerah suara macam itu. Kita hari ini disuruh jadi yang terbaik, menjadi ratu cantik.
Macam mana kita nak cantik? Makan malam, siang, pagi, petang, tak cantik badan kita, tak boleh lawan. Ada yang dikatakan cantik bila memiliki badan yang cantik. Six pack, five pack, segala-gala pack. Yang kita ni macam ni dah, boroi pack, tak boleh dah. Larat nak makan telur seminggu 100 biji, tak mampu. Larat nak makan vitamin semua. Sebab tu tuan-tuan, benda macam tu tak disuruh pun. Tetapi hari ini benda macam tu diberikan anugerah, diberikan hadiah, diberikan peruntukan yang besar, diberikan wang yang banyak. Nak buat stadium saja-saja pun kadang-kadang ratusan juta. Kenapa tidak tidak berlumba di dalam perkara yang semua orang boleh jadi baik dan tak memerlukan modal pun untuk jadi baik? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk kamu berbuat kebaikan. Jadi Ustaz, bagaimana yang dikatakan berlumba-lumba berbuat yang terbaik? Maka Nabi pun menyenaraikan ciri-ciri orang yang terbaik. Maka perkataan yang paling banyak dalam hadis, Nabi sebut khairukum, khairukum, khairukum. Yang paling baik di kalangan kamu, yang terbaik di kalangan kalian, yang paling bagus di kalangan kalian. Perkataan dia apa? Khairukum. Jadi adik-adik RZ malam ni dapat apa? Khairukum cukup. Ustaz, saya bukan RZ Ustaz, saya X1R. Tak kira lah apa pun. Apa pelajaran yang kita dapat malam ni? Khairukum, yang paling baik sekali. Nabi kata yang paling baik siapa dia? Yang baca Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, paling bagus. Nabi kata siapa yang paling bagus? Paling bagus ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang paling bagus? Yang paling bagus ialah yang paling baik pada keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi, yang paling baik pada keluarganya. Siapakah yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalan dia. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik ialah orang yang berbakti kepada dua mak bapak dia. Siapa orang yang paling baik? Orang yang kita harapkan kebaikan daripada dia dan dia memang tak akan buat jahat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, yang ini siapa pun boleh jadi baik. Orang gaut pun boleh jadi baik, orang miskin pun boleh jadi yang terbaik, orang sihat pun boleh jadi terbaik, orang sakit boleh jadi terbaik, orang yang tak cantik pun boleh jadi baik, orang yang suara tak sedap pun boleh jadi baik. Nabi tak letak pun syarat-syarat yang hari ini manusia mempertandingkan kecantikan, kesedapan, keseronokan, kelajuan, kepantasan, kekuatan yang hari ini diletakkan sebagai yang terbaik, mengharumkan nama terbaik, dapat pingat emas terbaik. Padahal tuan-tuan, tak ada apa pun yang boleh buat kebaikan daripada situ. Maka kita ambil daripada hadis Nabi ni tuan-tuan, aku nak jadi yang terbaik. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, macam mana nak jadi yang terbaik? Jawapan dia senang aja. Ingat mati. Bayangkan aku nak mati sat lagi. Bayangkan aku nak mati besok. Kita jadi baik. Kita jadi baik. Saya jumpa dengan banduan akhir. Banduan yang akan digantung. Dia hantar postcard pada saya. Dia nak jumpa dengan saya. Pihak penjara pun hantar kat saya. Mai. Dia kata, Ustaz, saya adalah banduan akhir. Saya akan menjalani hukuman gantung sampai mati. Sekian. Pihak penjara tanya dekat dia, sebelum kamu dijatuhkan hukum, apa yang kamu nak? Saya nak jumpa dengan UKE. Nak jumpa dengan UKE. Allah, tuan-tuan. Saya tanya dekat dia, sekarang buat apa? Sekarang saya sembahyang taubat,
Saya baca Quran, saya berzikir, saya taubat, Ustaz. Saya kata dekat dia, abang lagi baik pada saya. Saya pun tak taubat. Saya pun tak taubat 24 jam macam abang. Saya pun tak baca Quran 24 jam macam abang. Saya pun tak zikir 24 jam macam abang. Abang lagi baik daripada saya, abang. Allahu Akbar. Dia tahu dah dia nak kena gantung. Matilah. Dia jatuh hukum dah. Jadi tuan-tuan, kalau nak jadi baik, minta hukum gantung. Jangan jadi jahat pula, tu bodoh nama dia, tuan. Jangan jadi bahalul dengan. Saya nak cerita bahawa kita tak payahlah jadi jahat, nak dihukumkan gantung dalam penjara, tak payahlah. Pi bunuh orang, pi colek orang, pi rompak bersenjata, tak payah. Kita jadi baik dengan membayangkan bahawa besok aku nak mati. Maka bila kita bayangkan besok aku nak mati, sembahyang Isyak saat lagi mesti terbaik. Ini adalah sembahyang aku yang terakhir. Allahu Akbar. Mesti khusyuk. Dia tak ada Allah picuik punggung untuk imam. Duduk belakang imam, dia boleh cuik punggung untuk imam. Terkejut untuk imam ni. Orang yang main-main dengan sembahyang ni tuan-tuan, dia tak bayang bahawa dia nak mati besok. Dia akan tumpu betul-betul pada solat dia. Ini tidak. Bila sembahyang rakaat 4 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 4, ambulan lalu dia boleh. Tu rasa Kak Som nak beranak tu. Boleh duk bayang pula ambulan tu bawa Kak Som. Tengah sembahyang ni dia boleh tengok tuan-tuan, macam-macam dia boleh baca. Hang sembahyang apa? Sebab apa dia sembahyang macam tu? Sebab dia tidak membayangkan bahawa besok dia nak mati. Sebab itu bila dia tak membayangkan besok dia nak mati, dia mengumpat pada orang, dia mengata, dia memfitnah, dia menulis benda yang tak elok dalam Facebook, dia tengok benda yang tak elok dalam TikTok. Kalau kita ingat pada mati tuan-tuan, banyak benda yang tak elok ni, Allah haram, tutup terus. Ini waktu dengan isteri swipe ke atas. Budak-budak ni tak malu dah gambar-gambar. Isteri kat sebelah. Isteri pergi baca kopi di dapur, dia cari balik. Mana dia? Hoi tuan-tuan, ini jenis tak ingat mati ni tuan. Kalau kita ingat mati tak dibalonnya rasuah. Kalau kita ingat mati tuan-tuan, kita tak tampar pun isteri kita. Kalau kita kalau ingat pada mati tuan-tuan, kita tak mencarut. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, ingat pada mati, insya-Allah kita jadi baik, dan itulah yang paling menguntungkan. Kita akan buat yang terbaik. Jadi nombor 1, siapa yang terbaik? Maka Nabi kata, khairukum may yurja khairuhu. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang diharapkan kebaikan dia. Dan orang yang kita bila berkawan dengan dia, dia takkan menjahatkan kita. Kalau kita baik dengan dia, dia takkan menipu kita. Dia takkan ambil kesempatan dengan kita. Dia takkan khianat pada kita. Inilah orang terbaik. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi malam ni nombor 1, aku nak jadi yang terbaik. Apa dia jadi terbaik? Nabi sebut, kita membawa kebaikan pada orang lain, dan kita takkan buat jahat pada orang lain. Nombor 1, manusia terbaik. Aku nak jadi orang yang semua orang percaya pada aku, dan aku layan kepercayaan mereka dengan balasan yang terbaik. Apa dia ustaz? Tak tahu. Pulang pada tuan-tuan. Kita bukan nak menipu orang, kita tolong orang. Tengok kasut dia hilang. Kenapa nak? Mat, kenapa engkau? Kasut saya hilang lah Badin. Orang pinjam ke, orang ambil ke? Aduh. Tak apalah, kau pakai kasut aku. Kau ambil kasut aku. Lepas tu Badin pakai kat aku, tak apa, aku naik kereta. Tak masalah, ambil kasut aku. Ambil terus pun tak apa. Dia boleh bagi kasut dia tuan-tuan. Abadin, macam mana? Kasut aku banyak.
Kasut yang hilang di masjid ni aku yang curi. Astagfirullahalazim. Contoh, kau ambil kasut aku. Ni bila kita buka puasa di sini bulan Ramadan, kita dah ada nasi, kita dah ada kurma, kita dah ada air. Ada pula tetamu baru sampai, dah azan dah, dia baru sampai. Dia tercangak-cangak cari mana tempat nak duduk. Mat, engkau separuh, aku separuh. Sanggup pula bahagi makanan buka puasa pada dia separuh, kita separuh, dia separuh. Ui, orang terbaik. Berapa ramai yang bila dah orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Siapa berdiri, siapa yang tercari-cari, lantang kau lah. Dah tahu buka puasa 7, datanglah awal sini makan dah. Langsung tak tengok orang yang tercangak-cangak, yang tak ada makanan, belum terbaik. Dia sanggup bagi tuan-tuan buah kurma pada orang yang baru sampai tu. Baru sampai kau, baru sampai lah. Aku separuh, kau separuh kurma. Malah ni ramai pula orang. Kita pun potong separuh kita bagi dekat dia. Kita pun makan, dia pun makan. Tiba-tiba dia buat keluar yang kurma dia punya. Dekat sebungkus tu makan ni. Bawa balik aku punya separuh. Tuan-tuan, berapa ramai yang sanggup buat baik macam itu. Orang yang diharapkan kebaikan pada dia. Dia takkan buat jahat pada orang. Dia takkan menipu orang. Ni dah, bila dah jadi kawan, tikam dari belakang. Tikam dari belakang. Anak tikam mak dari belakang. Macam mana ustaz? Dia ajak mak dia masuk saham. Skim saham. Masuk 10,000, sebulan 1,000. Mak, masuk mak. Saya masuk 10,000 mak, tiap-tiap bulan 1,000. Dah 3 bulan saya merasa mak 1,000, 1,000, 1,000. Mak ni pula tak apa cerdik, masuk 10,000. Bulan pertama tak dapat, bulan kedua tak dapat, bulan ketiga tak dapat. Dia tanya pada anak dia, kamu ada dapat? Saya dapat 3 bulan je mak. Lepas tu langsung hilang mak. Saya merasa juga 3,000 mak. Merasa kepala otak kau. Yang kau bagi dekat dia 10,000, dia bagi dekat kau 3,000. Tu 3,000 tu duit awak, bukan duit dia. Dia untung lagi 7,000. Kenapa dia bagi awak 1,000? Supaya awak tarik orang lain. Saya dah dapat, saya dah dapat, saya dah dapat, jomlah, saya dah dapat, saya dah dapat. Dengan mak awak pun awak tipu sekali. Sekarang mak dia bawa datang jumpa saya, ustaz, anak makcik dia ajak makcik masuk saham, sebulan 1,000 untung. Betul? Makcik gadai barang mah dapat 10,000. Lepas tu barang mah makcik tu makcik nak tebus balik. Lepas tu makcik tak ada duit. Lepas tu makcik nak pinjam duit ustaz 10,000 nak tebus balik barang emas. Jadi bila makcik nak bayar hutang saya? Bila makcik ada duit, makcik bayarlah. Kalaulah saya bagi 10,000 pada makcik tadi, agak-agak siapa yang main saham? Makcik ke saya? Saya lah main saham. Saya pula jatuh bodoh. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang ajak kawan, tikam kawan, kemudian tinggalkan kawan dia. Dia tipu kawan dia, dia hasut kawan dia, dia belaga-lagakan kawan dia, kemudian dia tinggalkan kawan dia. Orang ni bukan orang yang terbaik. Tuan-tuan tolong berhati-hati. Semalam ada orang telefon, dia kata, ustaz, dia masuk skim pelaburan patuh syariah Ustaz Kazim 15,000. Bila nak dapatnya ustaz bonusnya? Masa bila saya buat pelaburan patuh syariah makcik? Itu keluar dalam Facebook. Suara halus keluar dalam Facebook. Gambar ustaz, ada lambang halal lah, lambang rimau lah apa. Jadi masuk makcik masuk berapa ribu? 15 kata dia. Dah berapa lama? Dah 4 bulan dah. Itu dia makcik telefon, ustaz bila nak bayarnya? Masa makcik masuk 15,000 hari itu, makcik ada tak call saya, tanya saya? Tak ada lah, makcik masuk terus je lah. Habis tu sekarang pandai pula call tanya saya. Itu scammer makcik oi.
Berkali-kali cakap palsu, palsu, palsu. Dak, menunung dia masuk tuan. Suruh tengkuk, kena sembelih. Ustaz Kazim tipu. Astagfirullahalazim. Malam besok tuan-tuan, buat forum khas, bukan malam besok, malam Jumaat. Khamis malam Jumaat, forum perdana Ehwal Islam TV1, saya akan cakap bab ni. Cakap tentang pelaburan skamer yang bohong hari ni tuan-tuan. Bayangkan makcik tadi 15,000, Kak Som berapa ribu, Kak Nak berapa ribu, Kak Gayah berapa ribu, Kak Tipah tertipu tuan-tuan. Oh, terima kasihlah pada Jakim besok malam Khamis malam Jumaat buat khas. Itu pun tak tengok lagi, tak tahulah. Kita dah nafikan, kita dah report, kita dah buat laporan SKMM. Tak. Hari ni kita report, esok keluar iklan lain pula. Esok iklan lain pula. Kita pun tak tahu siapa yang buat iklan ni tuan-tuan. Sebab itu berhati-hati. Bila kita nak berkawan, carilah kawan-kawan yang boleh bawa kebaikan pada kita. Bukannya kawan yang boleh menghancurkan kita. Baik, nombor satu, siapa yang terbaik? Yang terbaik ialah orang yang membawa kebaikan pada orang lain. Dan dia takkan membawa kejahatan pada orang lain. Simpan dalam hati kita, aku nak jadi terbaik. Tak ada ustaz macam ni ustaz. Penting sangat ke yang terbaik ni ustaz? Lah, awak tanya. Bukankah tujuan Allah Ta'ala jadikan mati dan hidup untuk tengok siapa yang terbaik? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menjadikan mati dan hidup adalah untuk Allah Ta'ala melihat siapakah di kalangan kamu yang melakukan amalan yang terbaik. Itulah dia. Malu kita tuan-tuan kalau kita tak pernah memberi manfaat pada orang lain. Sepanjang kita duduk di Masjid Al-Akram ni, apa sumbangan kita? Apa kebaikan yang pernah kita buat? Kebaikan atau kejahatan? Ada orang yang tak pernah buat baik, buat jahat saja. Tapi buat jahat tu sembunyi. Masuk dalam tandas, bawa marker pen, kemudian conteng. Bukan kata nak repair pintu tandas, conteng lagi ada. Tulis situ pula, Ustaz Kazim bodoh. Saya pula masuklah tandas tu. Saya, katakan aku, kamulah bodoh. Saya pun jahat, conteng. Masuk tu imam pula, dua-dua bodoh. Kata, sudah tuan-tuan, dah 3 bodoh dah di situ. Cubalah jadi orang yang memberi kebaikan, jangan buat jahat. Kenapa Ustaz? Sebab Nabi sebut yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia, orang yang paling bagus ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, kita pegang apa dia konsep yang kedua? Konsep kedua ialah aku nak menjadi seseorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan tahu tak, ada orang yang masuk syurga hanya kerana membuang sesuatu benda yang berbahaya di jalan raya. Ada pokok yang tumbang ke, ada batu tengah jalan ke, ada lubang ke. Amalan itulah tuan-tuan kadang-kadang yang bawa pada syurga. Jangan pandang kecil tuan-tuan orang yang menyelamatkan orang di tepi highway. Sebab tu saya suka tengok tuan-tuan, bukan saya suka tengok kemalangan, saya tak suka. Yang saya suka apa? Bila berlaku benda tak elok aja dekat jalan raya, aksiden misalnya, siapa yang paling awal sampai? Towing dah ustaz, on tow. Itu tak payah tolak tepi lah yang tu. Yang paling awal sampai siapa? Yang belakang motor dia ada kotak warna hijau, yang belakang motor dia ada kotak warna oranye. Tuan-tuan perasan tak? Asal ada je aksiden, rider ni sampailah, food rider ni. Abang Grab pun sampai, abang Panda pun sampai. Padahal dia bukan aksiden pun, bukan saudara dia pun. Orang aksiden, dia tahan kereta. Tu.
4-5 orang tahan kereta. Slow. Nampak? Dia bukan polis pun. Dia bukan siapa-siapa pun. Dia cuma nak selamatkan ni hak terlentang tengah jalan ni. Bukan setakat aksiden dia sampai dulu. Bergaduh laki bini tengah jalan pun dia sabar dulu. Bang, sabar bang, sabar. Dia dulu menyabar ke orang. Kita duk nampak dia orang hantar barang. Kita duk nampak dia orang duk hantar order kita. Tapi kita tak nampak yang hak aksiden dia orang sampai dulu, yang lemah dia orang sampai dulu, yang kucing duk tengah jalan duk nyau, tak tahu nak pergi mana. Kereta dia orang angkat kucing tak tepi jalan. Bukan setakat kucing dia orang angkat tuan-tuan, anjing pun dia orang tolong. Ular pun dia orang tolong. Ular duk menung tengah jalan, aku nak pergi mana ni? Dia cekak ular tu, lempar buang. Oh baguslah. Berani betul abang rider kita, food rider ni. Ustaz ada tak petua Ustaz untuk macam ular-ular tadi? Tuan-tuan tengok dalam TikTok. Yang berada tu baca tu bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman la apa nama tu, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tunduk ular. Dia baca doa Nabi Sulaiman, salamun ala Nuh, salamun ala Sulaiman wa ala alamin. Boleh baca doa tu. Ada lagi petua lain Ustaz? Ada. Petua dia guna kayu tas. Kalau tuan-tuan pun pergi tolong-tolong, tuan-tuan kosong pun tak guna juga. Ambil kayu tas pakai. Sebab ular ni dia paling takut dengan kayu tas. Tuan-tuan letak kat dia, memang dia lembek lah ular tu. Dia lumpuh terus. Dia kena stroke pun tak. Ular pun stroke Ustaz. Cuba buat Ustaz. Ambil kayu tas, letak dekat ular. Tuan-tuan boleh angkat ular tak je. Memang sumpahan dia gamaknya lah. Di rumah saya ada 2 kayu tas. Okey, saya dah cuba dah. Memang lembek entah. Nombor 3, reset. Baygon, shell top. Tuan-tuan sembuh ya, dia pening entah. Yang tu paling cekap sekali, paling bagus. Dan yang nombor 4 petua yang paling senang ni, kalau reset pun tak ada, kayu tas pun tak ada, apa pun tak ada, yang paling bagus, akak-akak ambil bawang putih tu, bawang putih yang 3 ulas tu, ambil yang potong seulas, potong nipis-nipis, ambil dia dan letak dekat hidung ular tu. InsyaAllah ular tu lari. Yang anda faham, tak faham sudah. Lepas tu akak pun akan berpindah alam, daripada alam dunia ke alam barzah entah. Yang nombor 4 jangan kata duk buat pula. Itu saja ya. Tuan-tuan cuba tengok, kadang-kadang kita duk nampak dia orang tu, dia orang pula lagi baik pada kita sebab mereka ada manfaat. Cuba kita tanya pada diri kita, apa manfaat kita untuk masyarakat? Hidup macam tak ada macam tak ada. Mati ke hidup kamu ni? Langsung tak ada faedah. Masuk dalam masjid, kipas terbuka, orang tak ada. Bang, tolonglah tutup bang. Bukan kerja saya. Aduh, saya nak kena switch off pula. Itu siap lah. Tak ada faedah betul. Apa salahnya awak tutup switch lampu, tutup aircon, tutup kipas? Orang tak ada. Tok siap terlupa tutup. Jemaah yang terakhir keluar terlupa tutup. Kita lah tutup. Kadang-kadang tok siap kita rajin terlampau. Terlalu cepat nak tutup pintu, tutup tingkap, tutup kipas. Saya nak pergi ceramah satu tempat. Datang semayang satu masjid, semayang isyak. Ceramahnya lepas isyak di Padang. Saya masuk, orang dah habis semayang isyak. Saya pun semayang tepi, seorang-seorang. Allahu Akbar. Sedang semayang tu tuan-tuan, tak tahu tok siap ke siapa ke, sambil dia tutup lampu tu, kotak switch yang besar tutup, dia sound dia tau. Semayang cepat sikit, nak tutup ni. Semayang cepat sikit. Semayang cepat sikit. Nasib baik saya tak hanggut tuan-tuan. Orang. Allah, susah hati dah tuan-tuan. Dia terlebih cepat nak tutup, nak balik tengok TV ke mak entah ni. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita jadi orang yang bermanfaat. Cuba tengok dalam masjid kita, apa yang aku boleh bagi manfaat pada orang lain. Apa kemahiran yang kita ada, tolong balik masyarakat, tolong balik negara kita. Apa duit yang kita ada, apa yang kita boleh bantu, bantulah.
Ada Palestin. Bantulah. Nak pergi perang, kita pun tak boleh. Abang Haji tak pergi perang Palestin, Abang Haji. Saya nak perang, Pak Ustaz. Oh, diabetes. Mata kelabu, Ustaz. Tak boleh perang. Kalau gitu, Abang Haji derma lah. Sekarang dah ada kutipan tabung, pergi derma. Saya mana ada duit, Ustaz. Oh, makan pun dengan Baitul Mal. Zakat. Kalau gitu, Abang Haji doa lah. Ini tak. Lepas habis sembahyang Jumaat, Tuan Imam Umum, selepas Jumaat kita akan mengadakan solat hajat. Diminta kepada semua jemaah dapat bersama-sama. Solat hajat pun tak tunggu. Tu nak tolong macam mana? Keluar elok. Mat, tak sembahyang hajat ke untuk Palestin? Bagi dia orang lah. Itu semua baik-baik dalam tu. Saya ni mana ada baik. Aku lapar ni. Jom kena si Arab sekejap tadi. Tak nak sembahyang hajat, tuan-tuan. Tu nak kata apa? Perang tak boleh, duit tak kasih, doa tak nak buat, solat hajat pun tak mau. Aduh, lemah tu. Solat hajat pun tak mau, bukannya susah. Lagi malang, tuan-tuan. Bang, tak sembahyang hajat ke untuk Palestin? Bid'ah. Nabi tak pernah solat hajat. Lagi teruk, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Yang ni bid'ah tak habis-habis pula. Akhirnya apa yang kita nak bagi manfaat pada orang lain, tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya muliakan, kita tak membawa jauh lah. Kita tak membawa jauh. Kita tengok dalam masjid kita ya. Kalau kita ingat pada Nabi, kalau kita sayang pada Nabi, di mana-mana tempat dalam masjid ni, tuan-tuan, ada ingatan kita terhadap Nabi, terhadap sahabat-sahabat Nabi. Ada ingatan. Kita tengok tempat imam. Nabi Muhammad pernah tak jadi imam? Pernah. Macam mana Nabi Muhammad jadi imam? Nabi Muhammad jadi imam, tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia tak sihat. Bila Bilal bin Rabah azan, ditengok belakang, Rasulullah tak ada. Tengok depan, Rasulullah tak ada. Dia orang tunggu manalah Rasulullah. Akhirnya sahabat Nabi pergi ketuk pintu Rasulullah. Nabi tak mari subuh ke hari ni. Nabi tak larat, tak sihat. Nabi dipapah main masjid. Dipapah main masjid. Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan buka kisah tentang Nabi sakit jadi imam. Nabi sakit jadi imam. Mai Nabi sembahyang subuh, Nabi sakit, Nabi duduk sembahyang. Bila Nabi duduk, sahabat semua duduk. Rasulullah kata, kamu bangun semua, aku duduk. Kamu sihat. Nabi duduk, sahabat berdiri. Kenapa sahabat duduk? Sebab sebelum tu Nabi sembahyang duduk, sahabat-sahabat Nabi suruh duduk. Nabi sakit, jatuh, Nabi kata semua duduk. Pasal Nabi duduk, maka dia orang pun bila datang kali kedua, semua pakat duduk. Kali kedua pula Nabi kata, bangun, aku seorang je duduk. Yang mazhab Hambali, dia pegang pendapat yang pertama. Imam sakit, imam duduk, makmum semua duduk. Pendapat yang kedua, kalau imam duduk, makmum sihat, maka makmum berdiri, imam saja duduk. Itu dipegang oleh mazhab Syafi'i. Seronok, tuan-tuan, perbezaan pada mazhab khilaf. Allahu Akbar. Kalau kita berlapang dada, masalah hari ni kita tak berlapang dada. Kita berlapang dada dalam masalah mazhab sekarang ni, dalam bab masalah akad nikah. Oh, akad nikah, kita ikut mazhab ni, jumhur ulama. Oh, kemas tengok ni. Tapi bab kunut tak mau ikut pula. Dalam bab nikah, aku terima nikahnya, aku terima, sah. Mazhab lain kata sah, Syafi'i kata tak sah, pakai sah. Oh, bagus. Kita hendaklah meraihkan pendapat ulama, sah. Mari bab kunut, pasal apa buat kunut? Nah, sudah. Tak betul, bid'ah, neraka. Oi, dalam bab lain neraka pula. Cubalah kita berlapang dada dalam semua mazhab, dalam semua keadaan. Akhirnya kita tak jadi gaduh.
Tuan-tuan, Nabi Muhammad jadi imam. Tadi Nabi Muhammad dengar budak-budak menangis di belakang. Maka Nabi pun meringkaskan bacaannya. Nabi kata, lepas sembahyang, aku memang nak baca bagi panjang sikit, tapi kerana aku mendengar anak-anak menangis, aku pendekkan bacaan dia. Sebab mak dia susah hati, anak dia menangis. Nampak Nabi jadi imam, memberi manfaat pada orang. Tuan-tuan ingat tak runsin ke anak menangis? Yang runsin siapa? Mak budak tu. Semayang je anak menangis. Kuat gila. Macam ambulan. Pak dan driver ambulan ke apa? Khusyuk tak mak dia? Tak khusyuk. Mesti inilah kau nak menangis pun budak ni, ya Allah. Yang tak khusyuk lagi, yang sebelah mak dia tu. Dah tahu budak bawa buat apa, tak tahulah. Semua tak khusyuk, tuan-tuan. Maka nak jadi orang yang bermanfaat, imam sebagai contoh. Ambil Nabi Muhammad punya contoh. Baca khutbah yang memberi manfaat. Maknanya apa? Buat yang terbaik. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut, kita ni disuruh bermanis muka. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Bermanis muka, senyum kepada orang lain, dapat pahala sedekah. Siapa yang tak payah senyum? Siapa yang tak payah senyum? Orang yang di atas kepala saya ni, nama dia imam. Ketika membaca khutbah, jangan senyum. Jangan duduk senyum pula. Alhamdulillah, ittaqullah. Makmum di luar tengok, imam aku ni tak sihat ke apa? Waktu jadi imam, baca khutbah, jangan duduk senyum. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Satu masjid senyum. Ya. Jangan buat, tuan-tuan. Oi, yang lain-lain senyum tak apa. Lain-lain senyum tak apa. Tuan-tuan ingat pada imam, teringat pada Nabi Muhammad jadi imam. Ya Allah, sakit pun datang sembahyang. Kita hari ni sakit kepala tak main. Ustaz, ada tak petua untuk sakit kepala? Ada. Pergi kedai beli ubat. Petua nombor 2, ambil air buah atas tapak tangan, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Sedut, keluarkan balik surah Al-Waqi'ah. Keluarkan balik. Tu petua. Yang ketiga, petua untuk menghilangkan sakit kepala. Tuan-tuan ambil kuali, Kak Leha, ambil kuali, ambil kotiau, ambil mi ke apa kan, goreng, masak. InsyaAllah, orang yang masak kotiau, mi goreng, dia takkan sakit kepala. Tuan-tuan tengok dalam TV, dia duduk masak-masak kat pasar malam tu, dia kata apa? Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Nampak tuan-tuan? Dia langsung tak pernah sakit kepala. Jadi kalau dia bohong, saya pun bohong juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, apa benda pun tuan-tuan, Nabi ada contoh dia. Allah, tuan-tuan tengok Bilal, manfaat kepada orang lain. Sampai Rasulullah kata, orang yang paling cantik, orang yang paling berseri wajahnya, yang paling panjang tengkoknya di hari kiamat, siapa dia? Muazzin. Yang duk menyeru azan kepada manusia, hayya 'alas salah, jom sembahyang, jom berjaya. Dialah yang bangun awal, dialah yang datang awal. Pak siapa? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Tuan-tuan bayangkan, kalau yang panggil azan ni pun memberi manfaat yang besar, bagaimana yang buat masjid? Agak-agak besar mana manfaat dia? Bagaimana pula yang bayar bil elektrik? Bagaimana pula yang bayar bil air? Orang boleh berwuduk, orang boleh sembahyang dengan sebab adanya elektrik. Betapa besarnya manfaat orang macam ini, tuan-tuan. Maka itulah orang yang terbaik. Tuan-tuan yang saya muliakan,
Saya tak kata saya ni yang terbaik, na'udzubillahi min zalik. Saya bukan yang terbaik. Kerja saya ialah saya nak buat yang terbaik. Orang rumah saya nak pencen lah. Saya ingatkan dia pencen bulan 10 ni, rupanya bulan 1 dia pencen. Tahun depan. Dia kata, abang saya pencen nanti, abang pencen juga tau. Abang tak payahlah ceramah lah. Duduklah di rumah. Kita buat kebun. Kita bercucuk tanam, berkebun, bela ayam, bela itik. Saya tengok main dengan cucu. Abang dah lama dah. Bagilah orang muda pula. Saya pun diam, tak kata apa. Tak bagi jawapan. Kita tengah duduk fikir ni. Tahun depan aku nak bersara ke tak bersara daripada berceramah. Sebab apa? Dia kata sebab dah lama lah. Orang yang tua-tua macam abang ni, dah lah tua, sakit pula, mana ada ceramah. Pagi tadi saya ceramah dekat dengan Tampin, Puspen Tampin. Malam ni dengan tuan-tuan. Besok saya di Ipoh, di sekolah. Malam besok saya di Bagan Serai. Pukul 10 pagi hari Khamis saya dekat Kuala Lumpur dengan PPZ. Malam saya di Putrajaya, Forum Perdana Ehwal Islam. Mari hari Jumaat saya dekat Madrid. Malam dia saya dekat Bagan Datuk. Hari Sabtu 18 buah bas melawat sekolah saya. Malamnya di Pulau Pinang. Berjalan satu Malaysia berjalan tuan-tuan. Dia kata, abang rehat lah. Agak-agak ustaz, berapa juta dengar ceramah ustaz? Tak tahu. Tak tahu. Tak nak kira. Berapa buku dah ustaz tulis? 35 buah buku. Berapa siaran televisyen ustaz? Tak tahu. Saya pun tak ingat. Yang saya ingat kalau dah jodoh. Ada orang kata kalau dah bodoh. Kalau dah jodoh, forum perdana, pencetus ummah, da'i lah, apalah, semua dah. Berapa ratus kali dah ustaz ceramah? Tak tahu. Sampai mana ustaz ceramah? Australia, New Zealand, Jepun, Brunei, Singapura, Australia, Mesir, Arab Saudi, Jordan, Thailand, Vietnam. Oh, banyaknya. Banyak pahala ustaz. Dok, saya tak banyak pahala. Habis tu, siapa yang banyak pahala? Saya ni anak yatim. Bapa saya meninggal tahun 73. Saya ni anak yatim, anak orang susah. Mak saya mengajar Quran. Daripada rumah ke rumah, mengajar dewan ke dewan, surau ke surau, mengajar Quran. Tampung 7 anak-anak yatim. Saya anak bongsu 7. Masa bapa saya meninggal, umur saya 8 bulan. Bila saya belajar, saya masuk Ma'had Tahfiz Al-Quran. Saya masuk Ma'had Tahfiz, saya dapat bantuan zakat RM250 sebulan. Saya telefon mak saya, mak tak usah bagi duit dah mak, saya dah dapat beasiswa, dapat allowance 100 duit poket, 150 duit makan. Mak tak payah fikir apa-apa mak, saya dapat zakat mak, syukur pada Allah mak. Saya pun kerja saya hafal Quran 2 tahun setengah habis. Lepas saya habis diploma tahfiz tahun 1993 saya mula mengajar orang. Saya mula berdakwah tahun 94. Mak saya kata kahwin. Lepas kahwin saya sambung lagi belajar. Tuan-tuan, bermula tahun 1990 sampailah 2023 saya mengajar orang sampai sekarang 33 tahun. Agak-agak tuan-tuan, siapa yang dapat pahala daripada saya buka tahfiz,
saya buka sekolah pondok, saya buka pengajian tahfiz sampai sekarang, saya buka pondok jaga orang tua-tua sampai sekarang, agak-agak siapa yang dapat pahala? Orang yang bayar zakat, orang yang derma, orang yang bersedekah. Dia turut mendapat pahala atas apa yang saya buat. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan di sini pembayar zakat, tuan-tuan tak pernah ceramah, tuan-tuan pembayar zakat, tuan-tuan tak pernah jadi imam. Kenapa tuan-tuan dapat pahala imam? Kenapa tuan-tuan dapat pahala ustaz? Kenapa dapat pahala pendakwah? Kenapa dapat pahala orang yang mengajar orang? Kenapa dapat pahala orang yang mengajar Al-Quran pada orang lain? Sebab harta tuan-tuan, tuan-tuan sucikan dengan zakat. Zakat tadi disebarkan untuk orang yang belajar fi sabilillah. Tuan-tuan adalah orang terbaik. Nanti di hari kiamat, tuan-tuan pun tertanya-tanya, saya tak pernah mengajar orang, macam mana saya dapat mengajar? Saya tak pernah jadi imam, macam mana saya dapat pahala imam? Saya tak pernah langsung buat benda-benda ini. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita dapat melalui apa? Melalui ilmu yang dimanfaatkan. Dengan sebab apa? Sedekah, zakat yang kita bayar selama ini. Masya Allah. Saya pun tak tahu berapa zakat tuan-tuan. Saya tak tahu pun berapa jumlah zakat. Itu adalah Allah dengan tuan-tuan. Hanya Allah yang balas jasa tuan-tuan. Di hari kiamat lah tempat sebaik-baik pembalasan. Jadi tuan-tuan, kalau nak jadi orang terbaik, tak payah jadi imam, tak payah jadi penceramah pun tak apa. Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan support. Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan bayar zakat. Tuan-tuan ada harta, tuan-tuan buat masjid, buat sekolah, madrasah. Tuan-tuan telah jadi orang yang terbaik. Jadi tuan-tuan, nombor 2, siapa yang terbaik? Yang terbaik ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Nombor 2. Yang ketiga, siapa yang terbaik? Yang terbaik, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajar Al-Quran. Nombor 1, Nabi sebut belajar. Nombor 2, Nabi sebut mengajar. 2. Tuan-tuan, seronok tuan-tuan baca Quran. Tapi kenapa kita tak rasa seronok bila baca? Bila radio pasang Quran, ubah cina. Aduh. Bila siaran langsung musabaqah tilawatil Quran, siaran langsung, ubah. Tengok Ronaldo. Tengok Su. Pasal apa? Kadang-kadang ada khot di dalam masjid, daripada mula masuk masjid 40 tahun sampai mati dia tak tahu pun khot tu ayat apa. Jenuh duk tengok. Cuba tulis elok-elok, berpusing-pusing, mana aku tahu tadi. Jenuh dia cari pangkal tu. Dia nampak kol je. Kol a'udzu birabbin nas. Nasib baik dia tahu kol tuan-tuan. Sebab apa yang jadi lemah? Sebab dia tak baca Quran. Baik tuan-tuan yang saya hormati, waktu saya belajar dulu, saya ingat lagi, saya mula-mula masuk sekolah Arab. Lepas sekolah Arab saya masuk tahfiz. Umur saya bila masuk tahfiz, umur saya 19 tahun, 18 tahun, 19 tahun baru nak hafal Quran. 2 minggu saya masuk tahfiz, saya demam, tak boleh bangun, berselimut, menggigil. Ustaz saya yang duk tasmih Al-Quran tu, dia mari melawat 2-3 orang yang demam ni. Kenapa ni? Demam Ustaz. Demam lah, engkau orang banyak dosa. Al-Quran tu cahaya, masuk dalam tempat banyak dosa, itu yang belaga tu demam tu. Astagfirullahalazim. Ganasnya ustaz tuan-tuan. Engkau orang banyak dosa, dah tua-tua rangka baru nak hafal Quran. Baik. Bangun.
Buang selimut. Bangun, buang selimut. Pergi baca Quran. Yang kita ni nak cakap menggigil duk panas. Pergi baca Quran. Pergi ambil wuduk. Kita pun ambil wuduk baca Quran. Sejam lepas duk baca Quran atas katil tu, dia mari balik. Engkau orang tahu tak kenapa ana suruh enta semua ni baca Quran? Sebab dia kata Al-Quran ni ubat. Engkau orang tu sakit, ubat dia baca Quran. Bukan suruh tidur. Bila engkau orang baca Quran, itulah ubat. Sebab tu tuan-tuan, lepas-lepas tu bila sakit saja, ubat saya ialah Quran. Dia ubat tuan-tuan. Jom hari ni kalau kita sakit, kalau kita tak sihat, cuba berdamping dengan Quran. Ini bila sakit, bila tak sihat, berdamping dengan Facebook, dengan TikTok. Demam, doakan. Kemudian baca komen. Cepat sembuh, semoga sihat, semoga cepat recovery, cepat sihat. Ini pun nak tulis dalam Facebook ke? Ada pula komen macam tu. Kita balas balik, kau suka aku lah Facebook aku. Bergaduh pula tuan-tuan. Cuba baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bila saya faham macam itu tuan-tuan, rupanya Al-Quran tu ubat. Cuba tengok anak-anak yang degil, berapa ramai yang baca Quran. Suami yang jahat, berapa ramai yang baca Quran. Isteri yang nusyus, baca tak Quran? Jawapan dia tak baca. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, saya dulu kursus Iqra di Selayang, di Taman Nakhoda, Kampung Nakhoda, Kampung Laksamana tu, ada situ tempat saya kursus tahun 1994. Kursus apa Ustaz? Kursus Iqra. Masa itu kementerian belum ajar Iqra, masa tu orang belum kenal Iqra, masa tu orang tak tahu lagi Iqra tu apa. Jadi saya pergi ambil kursus pada orang yang dapat sanad daripada Ustaz As'ad Humam yang tulis buku Iqra. Bila saya pergi kursus, faham betul-betul ni dia kaedah baru. Ta. Dulu alif di atas, alif di bawah, i, alif depan, u, i, u. Nak sebut a, i, u tu lambat. Sekarang tak payah. I, u. Ta. Betul tuan-tuan, bila saya mengajar 3 bulan, orang sudah pandai baca Quran kalau kena gaya yang betul. Tapi kenapa hari ini guna kaedah Iqra 6 bulan tak boleh baca Quran, setahun belum boleh baca Quran? Sebab kadang-kadang yang mengajar itu tak faham kaedah, teknik, metod untuk mengajar dia. Dia tuan-tuan mengajar Iqra, saya ajar sikit je tuan-tuan, dia tak boleh baca panjang, dia kena baca putus. Ba, ta, ka, ta, ba. Dia macam tu. Dia bukan boleh ba, ka, ta, ba, fa'ala, ta. Masuk buku 4, ta, balik terus. Tak ada datang dah kelas tuan. Dia tak boleh baca macam tu Kak Som, walaupun Kak Som dah pandai. Kalau ada alif, fa, ala, ka, taba, ha, syara. Dia bukan boleh fa'ala, hasyara, kataba, tak mau. Saya ambil sanad tu tuan-tuan sampai saya belajar. Yang di bawah ni baca macam mana, yang biru baca macam mana, yang tebal baca macam mana. Bila baca tu tuan-tuan, kaedah dia memang senang tuan-tuan. Antara 3 sampai 4 bulan yang tak pandai baca Quran boleh baca Quran.
Sampai saya berhenti mahat tahfiz, saya mengajar tahfiz, saya berhenti, saya mengajar Iqra'. Masa itu ada 1000 orang pelajar saya di Ipoh. 1000 orang tuan-tuan yang belajar dengan saya di seluruh jabatan, di pejabat kerajaan di Bandaraya Ipoh. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita baca Quran, Allah belajar tuan-tuan, seronok. Tapi kenapa tidak seronok? Sebab kadang-kadang kita tak faham makna. 2, kita baca tak sampai dalam hati. 3, kita baca tak sampai tadabbur. Okey ustaz. Ustaz mula mengajar baca Quran umur berapa? Saya mula mengajar orang baca Quran umur saya 10 tahun. Saya mengajar orang baca Quran di Felda. Orang datang rumah saya, pagi ada, petang ada, malam. Daripada anak peneroka sampai peneroka. Sebab tu orang yang mengajar Quran, dia tak hafal Quran, tapi dia boleh dengar bacaan Quran tu salah. Yang ni salah, yang tu salah. Sebab tiap-tiap hari. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan dengan satu mayat yang dibongkar kuburnya untuk dibuat jalan. Untuk dibuat jalan. Bila dibongkar mayat dia masih utuh. Mayat ustazah masih kukuh, elok, tak reput. 25 tahun mati. Amalan dia apa? Mengajar orang baca Quran. Dan baru ni saya ceramah di Pulau Pinang, Tuan Qadhi tu dia tunjuk dekat saya 2 kubur yang di Pulau Pinang yang diorang bongkar baru ni buat pemindahan tempat. Kubur tu dah mati berpuluh-puluh tahun penghuni dia, tapi ustaz cuba tengok gambar dia. Kain tak reput, kafan tak reput, muka tak reput, mayat duk elok lagi ustaz. Allah. Panggil anak dia, panggil keluarga dia. Ni saksi. Menangis habis cucu cicit tuan-tuan. Tanya dekat dia orang, apa amalan dia? Mak kami, opah kami dulu mengajar Al-Quran. Allah, tuan-tuan, kita hari ni ada anak-anak tahfiz. Mudah-mudahan mereka yang hamalatul Quran, yang menanggung Quran, yang menghafaz Quran, kita tak mampu nak hafaz macam dia orang. Apa yang kita boleh bantu tuan-tuan supaya aku jadi orang terbaik? Bantulah. Saya duduk di sekolah saya tu, macam-macam orang datang. Ada mahat tahfiz, ustaz minta tolong, kami bulan ni sesak sangat ustaz, tak ada duit nak bagi makan budak-budak. Yuran tak bayar, yuran percuma. Berapa yuran ustaz ambil? RM150. Makan 3 kali sehari, yuran 150. Mana nak cukup ustaz? Yalah ustaz, kami ni jihad. Sian tuan-tuan. Ada ustaz daripada Kuala Lumpur telefon saya, Ustaz Kazim minta bantuan. Nak bayar gaji pun tak cukup, nak makan pun tak ada ustaz. Sedih tuan ni. Saya kata dekat dia, ustaz, sepatutnya ustaz buka mahat tahfiz di Kemboja baru betul. Sebab di Kemboja orang Malaysia rajin hantar bantuan. Kalau buka tahfiz di KL, orang tak tolong, saya kata. Lain kali ustaz tutup hak di KL ni, ustaz buka di Siam Reap. Buka di sana. Orang Malaysia hantar bantuan gila-gila punya tuan. Dia duk nampak hak seberang laut, hak seberang rumah dia tak nampak. Apa kata tuan-tuan? Orang yang duk hafal Quran, orang yang duk belajar Quran, orang yang duk mengajar orang baca Quran, kita bantu. Satu masjid di Pulau Pinang. Masjid dia tuan-tuan, panjang dia lagi 2 kali masjid tuan-tuan ni. Saya tengok orang hujung tu, sayup di hujung. Biasalah ustaz. Masjid baru, besar, biasalah. Dah, bukan masalah besar, masalah luar biasa. Yang sebelah kini, belah kanan saya, orang-orang dewasa. Yang saya tertarik, yang sebelah kiri, anak-anak remaja. Duduk daripada barisan depan saf sampai belakang, semua anak remaja. Puak-puak ni mari dari mana? TikTok kah? S1R kah?
Ni parah ni. Tenang. Dari mana datang ni ramai? Rupa-rupanya jawatan kuasa masjid dia buat kelas Al-Quran setiap hari Isnin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumaat dekat dewan sebelah masjid. Percuma. Anak-anak remaja sekolah menengah kami adakan kelas Al-Quran percuma. 10 orang, 20 orang, 30 orang, lama-lama tuan-tuan, satu taman semua turun, beratus-ratus orang. Bila ada kuliah maghrib, dia orang dengar kuliah maghrib. Habis kuliah maghrib, kelas Quran. Daripada Isnin, Rabu, Jumaat, sekarang ni ustaz tiap-tiap hari datang masjid. Seronoknya masjid kami ustaz. Saya kata, bukan kata Tuan Haji seronok, saya hak ceramah ni pun seronok. Tuan-tuan tak seronok ke budak-budak 14 tahun semayang, 15 tahun datang semayang? Ada yang pakai baju Messi, sebelah dia Ronaldo pula, duk tengok sama-sama dia orang tuan. Ada yang pakai baju macam, kau suka kamulah pakai apa pun, janji tutup aurat, janji datang masjid. Lama-lama tuan-tuan, masjid jadi bersih, mereka jadi sukarelawan yang membersihkan masjid. Kolah air tak sempat nak kotor tuan-tuan, dia orang basuh kolah, tandas dia orang cuci. Ni anak-anak remaja kita. Tak payah kita nak kelang kabut tandas kotor, dia orang cuci tandas. Bila mari maulid, dia orang paling ramai. Bila mari korban, dia orang yang paling rajin. Dan bila datang tarawih tuan-tuan, anak-anak remaja ni saja yang ke hadapan. Geng siapa? Geng Quran. Jadi tuan-tuan, saya tengok malam ni anak-anak remaja kita ramai. Saya belum semayang tadi pun dah nak salam dah. Ustaz, atuk nak semayang kejap ya. Pas semayang terpa balik. Saya masuk tuan-tuan satu masjid, saya belum bagi salam yang pertama lagi, dia dah suruh tangan. Kejap, tak habis semayang tuan. Siap cakap lagi, tak habis semayang tuan. Anak remaja kita, siapa dia? Lembutnya hati mereka dengan Quran. Tapi sayang, bila buka kelas Quran, yang ramai masuk makcik-makcik, akak-akak, Kak Nak, Kak Tipa, Opah Som. Orang laki-laki pula tak masuk. Sayang tu. Dia hantar ya. Pukul 10 kan abang ambil. Siap kan abang ambil. Dia lepak kedai, siam. Kedai tom yam. Duk tengok minah tom yam tu. Minah apa abang? Duk tengok. Lepas ni abang lawan isteri kita. Orang perempuan pula bagus, asal masuk kelas tajwid dia orang paling ramai, tapi tak mau baca pula. Aduh. Ya, Kak Nak baca. Kak Nak uzur lah pula. Opah Som pun uzur. Astaghfirullahalazim. 76 uzur lagi. Dia tak mau baca, dia nak belajar, dia nak dengar ya. Tak boleh macam tu. Kita belajar ni tuan-tuan dengan talaqi dan musyafa'ah. Sebab tu sebelum belajar saya ajar dulu. Cubalah bezakan, mesti jelas beza di antara bunyi a dan a, ha dan kho, kho dan ha, ka dan qa. Bagi beza lu a dan a. Berapa ramai yang bila sebut ain dia teran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pak cik sembelik ke apa? Pak siapa yang siapa? Siratal ladzina an'amta. Mana ada ain punya? Mana ada? Alif di atas a, ain di atas a. Mana ada ain di atas a? Mana ada? Hai, teruk sungguh. Abang sembelik ke yang punya? Dah tu.
Ustaz, saya ni sembelit Ustaz, apa petua? Petua dia senang. Bila abang duduk atas mangkuk tadas, abang letakkan kaki abang atas lantai, ambil air paip, siram kaki abang sampai basah. Sampai sejuk kaki abang, senanglah keluar. Simple, tuan-tuan. Berapa ramai hak sembelit lah. Macam tu, cerita Doremi, duk teropong. Usia puasan, duk menung dalam tandas. Tak payah, tuan-tuan, duk keduk-keduk muka macam tu. Letak kaki di atas lantai, ambil paip air, siram kaki tuan-tuan, insya-Allah lancar. Itu petua dah. Banyak petua Ustaz ajar malam ni. Saya ajar petua simple-simple je. Baik, balik kepada Ain dan A dia. Apa petua dia Ustaz? Okey, A. Buka sikit mulut. A. Ain. A. Simple. Okey. A. Ayam. A. Abu. A. Apa. A. Apa pula Ustaz? Senang je Kak Leha. Kak Leha dah makan kan petang tadi kan? Dah makan kan? Apa jawapan? Itulah dia. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kak Leha dah makan kan petang tadi? Astaghfirullahaladzim. Mana ada? Jawapan dia senang. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta simple, senang tuan. Saya kadang-kadang, saya baru ni saya dengar khutbah Jumaat, saya tengok tu imam tu, dia huruf ta tuan-tuan, dia mati baru dia bunyi hamas. Kalau tak mati, dia tak ada bunyi Siratal ladzina an'amta alaihim. Mari mana? Kejadah apa? Saya tengok Tok Imam tu, dia baca khutbah, saya duduk depan, saya tengok dia ni. An'amta. Tata. Ada tak? Tata. Cacat ke apa? Dia akan bunyi kalau mati. Kalau mati tak baru bunyi. Wa ma malakat aymanukum malakat. Bila hidup mata. Ta. Dia bukan mata. Hamba siapa? Orang Arab tak baca macam tu. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Arab tak baca macam tu. Bukan bunyi. Ini test mikrofon ke apa? Sebab ada orang yang test mikrofon macam tu. Halo. Rosak mikrofon. Ada yang test mikrofon bila nak ceramah dia ketuk. Halo. Dia nak test mikrofon. Okey. Mana boleh macam tu bang? Nak ceramah sejam setengah. Ada ustaz? Tobatlah home, tak ada abang oi. Abang tukarlah bateri. Dia. Kadang-kadang bateri mikrofon tu dah berkarat, berair dah. Tu yang dia bagi mikrofon dekat saya ni, saya tak di sini. Tak dengar lagi di belakang. Dia mari kat saya, ustaz, atas sikit, atas lagi. Dia mari lagi, ustaz, atas lagi. Tang mana lagi atas ni? Habis ini dah. Lala saya bola main mulut, boleh tak? Dia test. Mana mau macam itu. Speaker tuan-tuan ni saya puji lah, bagus. Saya tak macam ni pun dia tangkap suara saya. Saya tak payah nak kuat-kuat dah. Setengah tuan-tuan.
Peduk dalam mulut. Dah ada sekolah setengah ustaz pula, dia cakap rapat. Malam besok kita pula mengajar, bau semacam ni tuan. Bukan ustaz sini lah, ni di Afrika ni tuan. Sini okey, tak ada masalah apa tuan. Baik, cuba kita sebut. Ayam. Abu. Apa. Alaihim. An'amta. Dah habis. Senang ni tuan. Lepas ni tak mau dah baca an'amta alaihim. Baik, yang kedua tata. Tak mau dah lepas ni an'amta alaihim. Ta yang ada macam tu sa. Summa, yang tu betul ada. Bunyi angin. Ta tak ada. Tata. Baik. Ustaz, saya tak boleh sebut ra. Siratal ladzi siratal sira. Ra. Siratal ladzi siratal. Kena 5 kali tegur, sadaqallah, dia balik tuan. Dia tak datang dah kelas, dibakar je kelas pula tuan. Bang, janganlah paksa dia, lidah dia macam itu. Habis tu tak boleh sebut roh. Praktis. Macam mana nak praktis supaya boleh sebut roh? Suruh dia belah ayam. Apa kaitan ayam dengan Quran? Suruh dia belah ayam. Bila dia nak bagi makan ayam, krrr, dia panggil ayam tu, krrr. 2 kali dia buat, 3 kali dia buat, dia boleh sebut ra. Krrr. Cuba tuan sebut krrr. Krrr. Yang tak boleh sebut tu roh tak boleh sebut lah. Maksud seksanya hidup tuan. La ilaha illallah. Sebenarnya mengajar Al-Quran tu seronok. Cuba makcik buat krrr. Minggu depan sirah. Tahu pun. Senang tuan-tuan. Jangan tuan-tuan cakap, ustaz saya dah kerah lidah, saya dah tak boleh ustaz. Jangan. Kalau tidak, Nabi tak sebutlah orang yang terbaik yang belajar Quran mesti terbaik. Cuma kita saja tuan-tuan tak jumpa kaedahnya. Akhirnya kita jadi susah. Baik, ustaz. Ya. Tadi ustaz sebut mengajar Al-Quran orang perempuan, masalah dia orang haid. Dia orang tak boleh nak baca Quran. Tiap-tiap minggu haid pula ustaz. Allah, saya kalau perempuan haid, mai masuk kelas. Masuk kelas. Makcik uzur. Uzur tak uzur, masuk. Ustaz ni bodoh betul lah. Macam mana nak baca Quran uzur? Saya tak suruh makcik baca. Saya tulis jawi dan suruh baca tajwid. Tulis jawi dalam bacaan tajwid. Jim alif ja. Jangan kita makan rasuah. Baca dengan bertajwid opaleha. Jangan kita makan rasuah. Pandai pun. Itulah tajwid. Jim alif ja. Tu mak apa? Upah som. Jim alif ja, alif mati, mak asli. Baca jangan. Tu nun mati jumpa dengan min. Nun mati jumpa min jadi idgham apa? Dengung ke tidak? Dengung ustaz. Cuba baca. Jangan makan. Tu dah boleh. Walaupun dia bukan ayat Quran, tapi saya baca dia macam tajwid. Lama-lama tak ada alasan untuk tak mai datang. Sebab tu tuan-tuan, bila saya ajar taranum, dia orang tak boleh baca pasal uzur. Saya tulis dalam bahasa Melayu, jadikan jawi. Baca berlagu. Opah baca. Haji Din baca.
Itu yang saya keluar dalam ceramah. Sini rongkong dan hil aku nak hisam. Bunyi tak lepas tu? Kalau tak ada rongkok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Bagi orang yang tak reti, ini boleh wakil darah keramat ni tuan. Wakil keramat apa engkau? Itu bukan ayat Quran. Saya nak ajar bertajwid, saya nak ajar berlagu. Benda ni tuan-tuan, P. Ramlee buat lama. Sebab tu lagu dia sedap. Sudah ku renung dalam kitab, makin ku renung berdetuk detab. Lama dah dia buat qalqalah dah. Jom tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita belajar Quran, dan lepas tu kita mengajar pada orang. Sekarang saya tak mengajar lagi tajwid sebab saya sibuk. Saya tak mengajar lagi Al-Quran sebab saya sibuk. Tapi saya belajar satu benda lain kepada orang lain. Bukan lagi tajwid, bukan lagi taranum. Yang saya ajar pada orang sekarang ialah tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Bila kita baca tadabbur ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah. Saya jumpa dengan satu orang Malaysia yang tuan-tuan kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan semua kenal. Tuan-tuan semua kenal. Saya duduk di Mekah, minum teh, makan nasi Arab, lepak dekat kebun kurma ladang tu. Tempat riadah dia orang lah, mana ada kebun kurma, riadah dia orang. Tanam pokok lah, duduk santai-santai lah, tengok kereta kuda ada lampu lah. Saya duduk sebelah dia. Saya tanya dia, Datuk, sepanjang Datuk duk cari kapal terbang, ada tak benda pelik-pelik yang Datuk jumpa? Dia kata, ada Ustaz. Waktu tu kita buat ekspedisi operasi di Lautan Hindi dekat Australia, cari kapal terbang yang hilang. Kita hantar kapal laut, kita hantar kapal selam di bawah, turun berapa kilometer dalam laut nak cari kapal terbang sebab ada bunyi bip. Tarik, tapi tak jumpa Ustaz. Itu Datuk jumpa apa? Allah Ustaz, bila kita buat ekspedisi tu Ustaz, yang jumpanya kami bila ambil tu kami nampak Ustaz, bila hantar kamera bawah tu cari kapal terbang, yang kami jumpa dalam laut ada api. Dan api tadi mengalir keluar di dalam laut, dan api itu tak terpadam, sentiasa mengalir keluar di dalam laut yang dalam. Saya kata dekat dia, tu Datuk, benda tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, api ada di dalam laut. Dia kata, betul Ustaz. Bila saya balik, saya cerita dekat kawan saya pun buka Quran, tunjuk ni dia ayat dia. Masya Allah. Tu nama dia tadabbur, tuan-tuan. Bila kita belajar yang itu, mengajar yang itu, ya Allah, seronoknya, hebatnya tuan-tuan. Sebab tu adik-adik, anak-anak muda yang datang malam ni, tadabbur Quran. Allah Ta'ala sebut Al-Fil, Allah Ta'ala sebut Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut An-Naml, Allah Ta'ala sebut An-Nahl. Allah Ta'ala sebut nama-nama surah yang bermula dengan nama binatang. Ui, kalau nak jadi yang terbaik, belajar Quran. Kenapa Ustaz? Sebab hari ni orang bercita-cita nak jadi kaya, nak jadi hebat. Oi, kalau gitu belajar Quran. Adik-adik yang datang malam ni, buka Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, surah lembu betina. Kenapa tak letak surah Muhammad? Kenapa tak letak surah Adam? Kenapa tak letak surah Nuh?
kenapa tak letak surah Isa? Kenapa letak surah lembu? Lembu. Orang yang berfikir lembu. Sebab dia dah set dalam kepala otak dia, bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Lembu dia cocok hidung, tapi dia lupa Allah letakkan lembu dalam Quran. Adik-adik kalau nak jadi orang hebat, lepas ni pergi bela lembu. Kalau adik-adik bela motor, hari ni beli 8,000, bulan depan jual tinggal 6,000. Adik-adik, kalau adik-adik suka motor, hari ni beli 100,000 motor, nanti jual tinggal 40,000 harga motor. Tapi kalau adik-adik bela lembu, hari ni bela 8,000, tahun depan naik 10,000. Adik-adik kalau nak jadi orang hebat, kuasai lembu. Dalam Malaysia ada lebih daripada 5,000 buah masjid. Bayangkan tuan-tuan, setiap masjid, setiap surau mengadakan korban. Dalam satu masjid 20 ekor, satu surau 10 ekor. Bayangkan tuan-tuan, darab dengan 30 ekor, darab dengan 6,000 masjid. Duk ada berapa ribu ekor lembu. Darab pula seekor lembu, harga dia RM6,000, berapa ratus juta tuan-tuan. Jadi siapa kata dengan bela lembu jadi miskin? Kawan saya buat korban tuan-tuan 24 juta setahun. 24 juta hanya dengan korban lembu saja. Belum masuk lagi susu lembu. Perolehan susu lembu dalam dunia, perniagaan dia melibatkan $1 trilion Amerika. Sayang tuan-tuan, orang Islam tak nak lembu. Orang Islam kata lembu bodoh. Australia bela lembu, New Zealand bela lembu, Belanda bela lembu. Lama-lama susu di rumah kita made in Australia, daripada Belanda, daripada New Zealand. Kulit boleh pakai, daging boleh pakai, dia punya kekuatan badan dia boleh pakai lembu. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita tadabbur Al-Quran. Tengok labah-labah. Tuan-tuan tengok dalam masjid ada sarang labah-labah. Nabi sebut sarang labah-labah tu paling rapuh. Keluarga labah-labah tu paling rapuh. Jangan jadi keluarga labah-labah. Oi, nama dia Al-Ankabut. Orang Melayu ambil kelam kabut. Kelam tu ka tu seperti, kal ankabut, seperti labah-labah. Maka orang Melayu sebut kalau siapa-siapa yang kelam kabut, nama dia kelam kabut. Dia ambil daripada bahasa Arab al-ankabut, kal ankabut, kelam kabut macam labah-labah. Tu yang timbulnya bahasa kelam kabut. Kenapa ustaz? Tuan-tuan ambil labah-labah, tuan-tuan kejar labah-labah, bagi dia terkejut. Dia boleh berlari 30 km sejam lari dia tuan-tuan. Kelam kabut merangkak. Nama dia Thomas. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kereta api Thomas, labah-labah tuan-tuan. Baik, cuba kita tengok. Kenapa Allah kata keluarga labah-labah paling rapuh? Labah-labah jantan, labah-labah betina. Apa fungsi labah-labah jantan? Tak ada fungsi. Fungsi dia bagi bertelur labah-labah betina. Lepas mereka bersenyawa, labah-labah betina akan makan labah-labah jantan. Kalau labah-labah jantan nak hidup, dia kena lari cepat-cepat. Kalau dia kena gaut, jalan sikit-sikit, mampu dia kena makan dengan labah-labah betina. Kenapa labah-labah betina makan labah-labah jantan? Untuk menghasilkan tenaga yang kuat, sebab dia nak bertelur. Akhirnya labah-labah jantan mati. Kemudian bila labah-labah tadi bertelur, sesama anak-anak labah-labah bila menetas, masing-masing memakan di antara satu sama lain. Sehinggalah labah-labah yang paling kuat, dia saja yang mampu bertahan. Dia makan habis adik-beradik dia. Kata Allah, keluarga yang paling tak elok ialah keluarga labah-labah. Ada suami tak guna, ada isteri jahat, ada anak-anak bergaduh. Jangan jadi macam labah-labah. Allah sebut sarang labah-labah adalah sarang yang rapuh. Baik, cuba tuan-tuan tengok sarang labah-labah. Bagaimana labah-labah nak mencari makanan.
Adik-adik dengar elok-elok ni. Labah-labah dia membuat sarang. Dia buat sarang, dia keluarkan lendir dia, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung, dia sambung. Dia sambung, dia sambung, akhirnya siap labah-labah punya sarang. Dia sambung itu namanya inter. Inter sana, inter sini, inter sini, inter sini, akhirnya siap sebuah jaring. Jaring itu orang putih panggil net. Inter campur net jadi apa? Internet. Nak dapat maklumat, nak dapat makanan cepat, kuasai internet. Orang putih dia kaji Al-Ankabut, dia kaji internet. Dengan internet dia dapat rangkaian sana, rangkaian sini, macam-macam benda dia boleh buat. Dan Allah pesan di dalam surah Al-Ankabut, sarang labah-labah itu rapuh. Jangan bergantung sepenuhnya pada internet. Hari ini manusia bergantung sepenuhnya pada internet. Nak guna duit, internet. Nak booking tiket, internet. Nak dapat maklumat, internet. Nak masuk ke sini pun internet. Nak masuk hotel sekarang pun guna internet. Allah pesan, berhati-hati. Jangan gunakan sepenuhnya. Mesti ada sistem manual, mesti ada sistem yang lama yang backup engkau. Hari ni tuan-tuan dah tak nampak duit, semuanya guna di sini. Saya bimbang tuan-tuan, satu hari internet dimatikan, satu hari elektrik dimatikan, manusia akan jadi susah. Dan siapa yang kuasai internet, siapa yang kuasai elektrik? Hari ini siapa yang pegang internet, siapa yang pegang elektrik, dia akan pegang dunia. Sebab manusia semua sekarang bergantung pada benda ini. Maklumat di sini, berita di sini, cerita di sini. Kalau tuan-tuan bergantung sepenuhnya pada dia, Allah dah pesan lama dah tuan-tuan, berhati-hati dengan sarang labah-labah. Dia sangat rapuh, dia boleh diceroboh, dia boleh dirosakkan, dia boleh digodam, dan dia boleh buat macam-macam. Sebab tu kalau nak masuk saham, jumpa elok-elok orang dia. Ambil resit, jumpa, tengok pejabat, ambil segala-gala. Jangan hanya percaya pada internet. Berapa ramai dah kena tipu. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang boleh scan duit. Scan saja dekat dengan tabung masjid, bagus. Tapi dia buka scan masjid, dia bubuh QR code dia punya. Kita pun baik derma kat QR code, rupa-rupanya bukan dekat masjid, dekat orang tu punya. Jahat betul tuan-tuan. Hari ni dia boleh buat macam-macam. Sebab itu kalaulah kita tadabbur Al-Quran, insya-Allah kita akan jadi orang terhebat. Kita akan jadi orang yang paling cantik dalam dunia. Sebab kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya ajar dua petua kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada tuan-tuan. Baik, jadi yang mana ada handphone, tuan-tuan boleh rakam doa ni, jadikan amalan. Baik, kalau tuan-tuan ada hajat yang besar, kalau tuan-tuan ada permohonan, minta, maka saya minta tuan-tuan dahulukan dengan membaca doa ni. Lepas tuan-tuan baca doa ni, ayat ni, baru tuan-tuan doa yang tuan-tuan minta. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim.
Baik, jadi baca doa ni, ayat ni, kemudian tuan-tuan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun tuan-tuan nak cari parking je. Saya dari Tampin tadi tuan-tuan nak pergi ke hotel. Saya duduk kat hotel Mamak dekat Ampang. Tuan-tuan tahu kan, nak dapat parking situ punya Z-Star dekat kedai Pakcik Habib lah, apalah, semua penuh lah. Saya kata tak susah. Saya kata kat pembantu saya, baca doa la ilaha illallah al-azimul halim, minta ya Allah, kami tak minta banyak parking ya Allah, minta satu je. Betul Tuhan bagi satu, elok sampai ke dia keluar betul-betul depan hotel. Baca doa ni tuan. Okey, nombor 1. 2, hujan lebat. Okey, hujan lebat, nak balik susah, takut air naik, banjir. Kita nak buat kenuri, hujan turun, gelap langit. Macam mana ni majlis kita ni hujan ni. Baik, nampak saja gelap macam tu, nampak saja lebat macam itu, tuan-tuan baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, sekarang kita serentak. Satu mula. Allahumma hawalaina wala alaina. Okey, tuan-tuan baca sendiri. Satu mula. Allahumma kuat. Hak lah tu slow. Tak pun nak dengar lah. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, mula. Aywa, baik. Yang terakhir. Bulan lepas. Okey. Saya tak mau singgah, tapi saya terpanggil juga nak singgah di deretan kedai makan banyak-banyak. Saya tak pernah teringin nak singgah, tapi saya kesian. Saya tak mau, tetapi kesian dekat peniaga-peniaga. Saya pun kata dekat pemandu saya, singgah sekejap. Dia orang pun singgah, masuk dalam tandas, saya duduk order. Tiba-tiba 5 ekor anjing mai. Mana ada anjing tuan-tuan, nak masuk susah. 5 datang dari mana? Duduk belakang saya ni, duduk tengok saya, mau nyeringai gigi. Saya pun tengok anjing-anjing tu. Saya punya pembantu datang. Saya kata, Jas, nampak tak belakang kita ni? Nampak Datuk? Mai dari mana ni tu? Sekarang saya baca doa ni, sagi binatang ni hilang. Saya pun baca, lepas saya baca hilang. Dia lari-lari hilang. Lepas hilang binatang, peniaga-peniaga ni pun datang, 5-6 orang. Dia tanya dekat saya, Ustaz nampak ke? Ustaz nampak ke apa yang kami nampak? Saya kata nampak. Itulah yang mengganggu kami Ustaz. Kedai kami orang tak datang, kedai kami orang tak nak masuk. Kami pun tak tahu dah macam-macam dah usaha Ustaz. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ada satu ayat tuan-tuan boleh amalkan. Mudah-mudahan sihir, gangguan macam tu tak sampai pada tuan-tuan. Saya bersyukur Allah Ta'ala bagi saya sakit, Allah Ta'ala bagi saya tak sihat. Saya syukur. Dengan sebab saya sakit, dengan saya tak sihat bertahun-tahun lama dia, saya pergi belajar, saya pergi cari orang pandai-pandai, tuntut ilmu. Saya masuk dalam pondok, saya pergi dalam kampung, tengok orang yang pandai berubat santau. Sampai ke Sudah saya belajar tuan-tuan. Dia jentik daun pisang. Dia jentik daun pisang tuan-tuan. Dia letak daun pisang atas lantai, dia tepuk belakang, keluar ni tuan ni. Masya Allah. Ada orang cakap, dia kata, Ustaz, kenapa tak pergi santau Benyamin Netanyahu ya? Kenapa tak pergi santau Yahudi ya? Kenapa santau sama-sama Melayu? Salah bang.
Waktu saya belajar tu, bukan setakat orang Melayu kena santau, macam-macam bangsa kena tak. Hospital pun panggil dia. Mati dah orang tua ni, 15 tahun dah dia mati entah. Alhamdulillah, saya taklah kata saya pandai, tapi saya sempat menuntut dengan dia. Ada satu ayat yang tuan-tuan bila masuk dalam kedai, tuan-tuan nak tengok ada gangguan ataupun tidak, kedai tu ada sihir ke tidak, tuan-tuan baca surah ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya suka baca ayat ni macam ni. Satu hari saya ceramah dalam masjid macam ni, ada orang menjerit dekat pintu. "Woi Kazim!" Dia marah saya. Orang semua tengok dia, bukan kata orang, saya pun tengok dia. Apa hai pakcik ni? Tak mana yang dia tak setuju. Dia langkah orang, dia langkah orang, dia langkah orang sebab dia nak mai kat saya dengan muka bengis dia. Saya pun baca ayat ni, bila sebut taratan ukhra tu, saya buat tangan macam ni. Macam hujan tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu kaedah dia, saya lupa nak ajar dia. Orang macam tu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia datang duduk sebelah saya ni tuan-tuan. Saya kata dengar ceramah sampai habis. Dia tunduk tuan-tuan jadi bodoh tuan-tuan. Habis saya ceramah, saya tepuk belakang dia, "Abang, pergi balik." Tak jadi nak marah tuan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa orang baran, tuan-tuan jumpa benda tak elok, tuan-tuan nak try benda yang tak elok, ada orang buat, tuan-tuan baca surah Toha ayat 55. Lagi sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, saya ijazahkan 3 bacaan doa dan cara-cara pengamalan ni pada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah datangkan kebaikan dan tuan-tuan boleh amalkan untuk manfaat bersama. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak sebarkan pada orang lain pun, sebarkan. Kalau ada orang kata tak ada dalil, terpulang. Ini amalan yang saya buat dan memang saya jumpa dan saya cuba buat pun tuan-tuan. Baik, terima kasih pada jawatan kuasa masjid. Terima kasih pada semua yang hadir. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan dapatkanlah derma. Saya nak buat sekolah yang baru di Sungkai, pondok yang baru di Sungkai, pondok untuk warga Mas. Jadi tuan-tuan dapatkanlah produk-produk yang dibawa untuk sumbangan sekolah saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.